Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi sekali kita dalam modul seterusnya di dalam siri panduan revolusi manipulasi Instagram, yang mana dalam modul seterusnya ini saya akan kongsikan dan share kepada anda semua 9 teknik bagaimana nak naikkan follower, termasuklah targeted follower. So dalam modul yang keempat ni saya akan kongsikan salah satu teknik, iaitu teknik naikkan follower yang pertama, yang mana anda akan belajar berkaitan bagaimana nak membuatkan orang bercerita tentang kita. So, kenapa orang akan follow kita? Sebab orang dengar cerita yang bagus tentang kita, dan seterusnya follower kita akan naik berdasarkan apa yang orang ceritakan tentang kita. So, teknik pertama adalah teknik review. Okey, orang bercerita tentang kita sebab ada dua sebab. Pertama sekali percuma. Okey, dan ada sebab lain yang kedua adalah sebab berbayar. So contohnya macam baru-baru ni ada satu restoran yang kena review walaupun secara percuma. So review ni maksud dia macam orang cerita tentang apa yang orang suka ataupun tak suka tentang apa yang kita tawarkan, apa yang kita buat. So orang review pun bersebab, salah satunya sebab positif lah kalau kita punya servis bagus, ataupun negatif kalau ada benda yang tak kena. Dan yang ketiga sebab berbayar. So bila berbayar ni macam-macam boleh kita create ataupun kita nak bina cerita tu berdasarkan apa yang kita nak. So ada dua jenis review. Review yang pertama adalah review percuma. Okey, review percuma pun terdapat dua jenis dalam review percuma. Satu, IG review. So IG review ni biasanya datang daripada pelanggan-pelanggan yang pernah berpuas hati dengan produk yang kita tawarkan. So memang susah kalau kita nak dapatkan review secara percuma ni, terutamanya tanpa sebarang balasan. Tapi biasanya memang akan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksa oleh orang-orang ataupun pelanggan yang memang dah puas hati dengan apa yang kita tawarkan ataupun apa yang kita jual pada mereka. So mereka ni akan secara sukarela akan cerita, akan review akaun Instagram kita dalam akaun Instagram mereka pula. So senang cakap, yang pelanggan berbicara tentang produk kita sebab mereka puas hati. So antara tips yang anda boleh gunakan untuk dapatkan IG review ni, pertama sekali, kena bagi layanan yang bagus. Okay, so layanan yang terbaik supaya mereka berpuas hati dengan perkhidmat ataupun produk jualan kita. Dan yang kedua, untuk dapatkan review IG review secara percuma ni, jangan segan silu minta mereka untuk review. Seperti contoh, kalau macam barang dah sampai, just SMS atau WhatsApp mereka cakap barang dah sampai ke. So boleh tak kalau minta review sikit kita punya akaun Instagram. So konsep ni mudah. Kalau kita tak minta, takkan dapat langsung. Tapi kalau kita cuba minta, ada dua kemungkinan. Sama ada dapat. Kalau dapat, itu rezeki kita. Kalau tak dapat, tak dapat lah. Jadi baik minta. Minta aja, minta secara percuma. So kalau tak dapat, tak apa, tak rugi apa-apa pun. So tak ada sebarang paksaan untuk pelanggan lakukan sebarang review kepada kita. Cuma kelebihan untuk kalau kita dapat ataupun kita lakukan IG review ni, pertama sekali, ianya boleh jadi testimoni ikhlas daripada pelanggan. So pelanggan dah cerita pasal kita kan, so memang itu adalah satu testimoni yang bagus lah daripada pelanggan. Dan kemudian kita boleh tingkatkan targeted follower, dan seterusnya mungkin juga jualan. Sebab orang biasanya dah cerita tentang bagus pasal produk tu, dan dia sendiri guna, dan kawan-kawan yang rapat pun terlebih dahulu untuk timbul minat nak cuba sama. So pelanggan-pelanggan pun, follower pun naik di kalangan kawan-kawan pengguna tu juga. Jadi kalau pelanggan tersebut ada ramai follower, jadi bonus lah, sebab kemungkinan follower kita bertambah lagi cepat dengan banyak. Okay, cuma ada kekurangan sikit IG review ni. Pertama sekali, of course lah, bukan senang nak dapat IG review ni, lagi-lagi percuma. Kadang-kadang pelanggan ni malas nak type. Dan yang kedua, kadar kenaikan followers tidaklah begitu banyak, bergantung kepada akaun tukang review tu. So jangan terkejut kalau saya katakan ada orang yang sudi nak review akaun kita secara percuma. Nampak macam mustahil, tapi secara realitinya memang ada. And then yang kedua, selain daripada IG review, kita ada juga satu lagi dipanggil swap review. Swap review ni adalah kita bertukar-tukar review dengan
akaun ataupun dengan akaun Instagram para peniaga lain. So kita cerita pasal produk dia dan dia pun akan cerita pasal akaun kita ataupun produk kita. So kita sama-sama ceritalah, sama-sama bertukar cerita. Cuma biasanya kalau kita nak lakukan swap review ni, ada beberapa syarat yang dikenakan, sama ada oleh pihak mereka sendiri ataupun pihak kita sendiri. So seperti contoh antara syarat-syaratnya, satu produk yang tidak sama. Contoh kalau macam satu orang tu jual tudung bawal, mereka jarang nak review dengan orang-orang yang jual tudung bawal juga, kecuali kalau mereka jual tudung bawal tapi satu lagi akaun mungkin jual selendang ataupun shawl. Yang kedua bergantung kepada jumlah follower, yang mana biasanya mereka akan cari follower yang lebih adil dengan mereka, iaitu sama banyak ataupun lebih kurang hampir sama banyak dengan mereka. Contoh kalau saya ada 20,000 orang follower, jadi saya akan cari swap dengan orang-orang ataupun akaun-akaun yang ada lingkungan 20,000 orang follower juga. Dan kelebihan kita menggunakan swap review ni, pertama sekali lagi cepat naik follower berbanding dengan IG review tadi. Dan yang kedua, anda tak perlu keluarkan sebarang kos, sebab kita cuma boleh tukar-tukar secara sukarela dan tak perlu nak cari follower itu secara manual. So tunggu saja bila ada follower masuk ataupun follower request, kita perlu tekan butang accept saja. Cuma ada sedikit kekurangan dari segi pertama sekali, kalau tak kena cara, ianya akan jadi berat sebelah, iaitu contoh kalau kita punya akaun, kita dah review orang tu ataupun kita punya yang kita nak tukar akaun review tadi tu, tapi akaun satu lagi ataupun pihak kedua tu mereka tak pun review berkaitan dengan akaun kita. And then kedua kekurangannya adalah tak boleh terlalu kerap, nanti IG anda akan nampak serabut dan follower pun mudah lari. Okey, maknanya macam ni. Kalau kita lakukan review secara kerap, satu hari sekali, kita punya follower pun akan nampak serabut dengan kita punya akaun Instagram. Asyik-asyik nak review produk online ataupun asyik-asyik nak cerita berkaitan dengan review macam-macam produk. Contoh, anda jual tudung, tapi dalam akaun tu dah jadi macam satu pasar mini ataupun menjadi macam satu tempat yang semua benda anda nak cerita. So IG anda nampak serabut, sebab tu follower mudah lari. So macam mana nak cari IG review ataupun macam mana nak dapatkan review ni? So senang je sebenarnya. Nak cari dia, anda cuma perlu cari dekat bahagian search dan gunakan hashtag seperti contoh review percuma ataupun swap review Malaysia. So bila dah dapat mana-mana post yang berkaitan ataupun mana-mana akaun yang berkaitan, cara pertama, anda boleh hubungi mereka secara terus dan tanya bagaimana nak lakukan swap review ataupun macam mana nak lakukan IG review. And then seterusnya minta apakah syarat-syarat yang mereka kenakan dan bagaimana pula apakah kriteria-kriteria yang mereka perlukan untuk setuju dengan swap review dengan mereka. Dan cara kedua, andai kata anda berkenan untuk swap review dengan mana-mana akaun Instagram yang lain, tapi dia tidak ada mention secara terang-terangan yang dia ni ada lakukan swap review. So apa yang anda boleh buat, anda boleh hubungi secara manual ataupun hubungi secara direct dan kita bagi offer untuk swap review. So mungkin mereka berminat ataupun tidak berminat, itu terpulang, tapi anda cuba offer. Macam saya cakap tadi, yang awal-awal tadi, kalau kita minta, ada kemungkinan besar dapat, berbanding kalau kita tak minta langsung, memang tak dapat lah. Okay, so ada sedikit tips macam mana kita nak lakukan review ni. Pertama sekali, tengok review sebelum ni. Maksud dia, tengok review yang dilakukan oleh akaun-akaun yang kita dah nak minta review tadi sebelum ni, dari segi like ataupun komen. So kenapa kita kena tengok kita kena tahu ataupun kita kena tengok mana betul-betul akaun yang ada follower yang betul-betul responsif ataupun yang memberikan respon yang tinggi, dan akaun-akaun tersebut mestilah berkualiti. Kalau kita tengok ada orang review tapi yang post dia cuma naik ada satu orang like sahaja, walaupun dia punya follower ada 10,000, tapi yang like dia punya post cuma satu orang, yang komen memang langsung tak ada.
So anda mungkin besar kemungkinan rugi untuk lakukan review dengan dia sebab nampak yang follower dia tidak aktif dan tidak cenderung untuk lakukan aktiviti-aktiviti sosial di dalam Instagram. So mungkin susah untuk anda dapatkan ataupun untuk naikkan follower untuk akaun anda. Dan yang kedua, anda perlu cari ataupun tips yang kedua adalah cari yang sama niche dengan produk jualan anda supaya dapatkan targeted ataupun dapatkan pelanggan yang lebih targeted. Seperti contoh kalau anda jual shawl ataupun tudung, swap lah dengan orang yang jual tudung. So kalau anda jual power bank, anda boleh swap dengan orang yang jual handphone. So walaupun dua-duanya produk yang berbeza, tapi penggunanya mungkin datang daripada golongan yang sama. Okay, so kita dah habis pun cerita pasal review secara percuma. Dan jenis review yang kedua ni adalah review secara berbayar. Okay, so berbayar of course lah, bila kita cerita berbayar, ada sedikit bayaran yang dikenakan. Cuma bagi IG review ataupun bagi review berbayar ni, kita ada dua jenis cara pembayaran. Pertama sekali, berbentuk gift review ataupun secara bagi hadiah dekat orang tanpa keluarkan sebarang tunai ataupun sebarang bayaran berbentuk tunai. So bayarannya berbentuk hadiah kelebihan. Kalau kita gunakan gift review ni, pertama sekali ianya nampak seperti testimoni. Kita bagi dekat orang, orang tu cerita pasal produk kita, orang tu tangkap gambar pasal produk kita. Dia akan seolah macam benda tu nampak natural dan juga seperti testimoni, seperti dia yang gunakan produk kita. Dan seterusnya, gunakan gift review ni adalah dengan dapat mengurangkan kos, dan kos sangat rendah lah sebab kita cuma keluarkan kos produk sahaja, bukannya bayaran-bayaran tertentu. So kalau kita sebagai pengeluar produk, biasanya kos produk sangatlah murah. Dan ada juga kekurangan kalau kita gunakan gift review ni. Pertama sekali, anda kena berhati-hatilah dengan penipuan sebab zaman sekarang ramai orang yang sanggup menipu untuk dapatkan pelbagai barangan secara percuma. Dan anda kena cari betul-betul anda kena carilah mana-mana yang betul-betul berbaloi dengan ataupun setimpal dengan apa yang anda bakal berikan. Dan yang kedua, selain daripada gift review, kita ada satu lagi jenis review berbayar, iaitu paid IG review yang biasanya bayaran berbentuk dalam tunai. So biasanya berapa kadar bayaran yang dikenakan bergantung kepada jumlah followers yang mereka ada. So contoh kalau macam 10,000 mereka kenakan RM10, RM20, tak pasti berapa, itu bergantung kepada berapa yang mereka tetapkan. Dan kelebihan kalau kita gunakan review berbayar ni, jika akaun tersebut berkualiti, memang followers kita naik dengan cepat dan sangat mendadak. So anda kena betul-betul pilih akaun mana yang sesuai untuk anda lakukan IG review. Kalau artis atau selebriti yang tolong review anda punya produk, dia punya impact lagi tinggi sebab seperti seolah macam artis tu yang jadi duta kepada produk kita. Dan potensi untuk dapat sales semasa tempoh review pun sangat tinggi ataupun agak tinggi, dan ada potensi untuk dapatkan sales sepanjang tempoh review sahaja. Cuma ada sedikit kekurangan. Pertama sekali, kos ada kadang tinggi ataupun mahal, bergantung kepada berapa jumlah followers akaun yang kita nak minta mereka paid review ataupun minta mereka review secara berbayar akaun kita. So follower juga kurang targeted sebab mungkin ada setengah yang follow kita berdasarkan mereka cuma minat akaun si tukang review tadi. Contoh, kalau macam Nora Danish, tolong previewkan saya punya barang baby, dan mungkin yang akan follow bukan sahaja golongan orang yang minat barang baby, tapi sebabkan dia minat Nora Danish, dan apa saja yang Nora Danish cerita, dia akan follow sebab dia kata dia memang peminat setia Nora Danish. So itulah masalahnya, follower jadi kurang targeted dan mungkin follow sebab minat. Tapi tak ada masalah sebab kalau anda menggunakan prinsip private versus public tadi, kalau macam saya gunakan private, so saya dah memang boleh tapis dah siapa saya punya targeted follower. Okey, dan seterusnya, tips kalau anda nak lakukan IG review ataupun paid review ni, satu sama juga macam tadi, kena lihat dulu respon-respon pada post review yang lain yang mana telah dibuat dari segi like, komen, respon orang macam mana, dan carilah mereka-mereka yang ada pengaruh tinggi. Lagi berbaloi kalau anda nak bayar sebab kita nak keluarkan cash ataupun keluarkan duit. Dan yang ketiga, kalau kita buat
paid review, kita kena sediakan ayat jualan sendiri dan make sure yang ayat anda tu kenalah memukau serta gambar yang kita bagi memang menarik. So orang akan follow ataupun orang akan cenderung nak follow sebab mereka terpukau dengan gambar yang kita paparkan. Okey, kemudian kalau anda nak buat dengan selebriti, contoh dengan Heliza Helmi ataupun dengan Nora Danish, so kita kena tengok dulu golongan peminat mereka sesuai atau tak dengan produk kita. Saya ambil satu contoh, kalau saya jual pakaian muslimah untuk wanita, antara orang-orang ataupun antara selebriti yang saya akan minta review adalah satu Heliza Helmi, yang kedua Yat Hamzah, seperti contoh. So sebab kita tahu yang para kemungkinan followers yang datang atau followers yang ada dekat akaun seperti contoh selebriti tadi pun antara orang-orang yang berminat dengan pakaian-pakaian muslimah, berbanding kalau saya buat review dengan akaun-akaun yang mungkin followers mereka tidak berminat dengan pakaian-pakaian muslimah. So dan elakkanlah kalau nak buat review ni dengan mana-mana yang tawarkan servis review semata-mata. Sebab secara logiknya, kalau anda perasan, saya dah nampak benda ni terlalu banyak dekat Instagram sendiri, yang mana ada ramai yang cuba untuk sediakan servis review, dan mereka akan bantu untuk review akaun anda dekat akaun utama mereka, yang mana kononnya dah ada berpuluh ribu follower. Tapi bila saya tengok, kebanyakan follower mereka terdatang ataupun terdiri daripada golongan peniaga juga. So apa yang rugi dia dekat sini? Kita sebagai peniaga, kalau boleh kita nak orang yang follow kita adalah bakal pembeli, bukannya peniaga banyak sangat yang berniaga. So kalau boleh kita nak dapatkan golongan pembeli, jadi elakkanlah kalau kita tengok akaun tersebut memang semata-mata untuk buat review, dan sebenarnya yang jadi follow mereka pun golongan peniaga, sebab mereka ingatkan yang mereka review itu untuk orang-orang umum. So macam mana nak cari review berbayar ni? Sama juga konsep macam tadi, pergi ke bahagian search dan carilah seperti contoh hashtag paid review Malaysia. So apa yang anda boleh buat, jika mereka ada letak nombor ataupun nombor untuk dihubungi ataupun email untuk dihubungi, anda boleh hubungi mereka secara terus dan tanya apakah syarat-syarat, berapakah harga yang dikenakan, bilakah mereka boleh lakukan review untuk anda, dan segala macam yang anda hendak tahu lagi berkaitan dengan syarat-syarat untuk mereka lakukan paid review. So kita dah habis untuk bab yang ini. So kita akan berjumpa dalam modul yang seterusnya, teknik naikkan follower yang kedua. Kita jumpa dalam modul yang seterusnya. Assalamualaikum.